Kata para ulama, tanda nombor satu paling besar dia itu Mahdi ialah, dengar tuan-tuan, dengar, ni tanda paling besar, tentera yang keluar daripada Syam. Nabi sebut, ulama hari ni sebut Syam itu ialah Syria. Tentera itu disebut As-Sufyaniyun, Jaisyus Sufyaniyin. Apabila Imam Mahdi dibai'ah, tentera ini terus keluar, pasukan yang besar untuk berperang dengan Imam Mahdi yang baru dibai'ah di Makkah. Waktu tu pengikut-pengikut baru mula datang. Bila tentera ni datang, dia kalau Syria ada nak pergi, Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kemudian Syria, Iraq, Madinah, Mekah. Ada dua jalan. Tentera ni keluar daripada Syria melalui jalan mana wallahu alam, tapi jalan ni je, tak ada jalan lain. Kemudian dia akan sampai ke Madinah dulu. Bila sampai ke Madinah, ini ulama sebut, fa idza kanu bi baida'a minal ard, sampai di Madinah ada satu kawasan Allah SWT buka tanah tu, ditelan ke semuanya, yang selamat satu atau dua orang sahaja. Satu atau dua orang sahaja yang selamat, mereka inilah yang datang sebarkan berita bahawa tentera kami ditelan ke semuanya. Kata para ulama, itulah petanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di dalam Masjidil Haram tadi, dia adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh. Dia dulu akan keluar, tuan. Ni nak cerita ke kiamat ni. Imam Mahdi keluar dulu, kemudian dia akan pindahkan pusat pemerintahan Islam waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam. Secara detailnya, secara tepatnya Syria dan Palestin. Di situ pusat pemerintahan, di situ pusat askar, kem pertahanan umat Islam. Kem pertahanan terbesar umat Islam ada di Dimashq, Damaskus hari ini, Damsyik hari ini, ada di Dimashq. Dan Nabi sebut nama tempat itu, iaitulah Ghutah. Saya dah sampai di situ dan saya ada keluarga angkat lagi di situ, di Ghutah. Kem akan menjadi satu kem pertahanan terbesar dan terkuat umat Islam pada zaman Imam Mahdi itu. Imam Mahdi daripada Mekah, dia pun pergi ke ni episod ringkas-ringkas je ni, daripada 100 episod tu, tuan-tuan. Dia pisahkan pusat, dia pindahkan, dia jadikan pusat pemerintahan Islam ketika itu di Syam, di Baitul Maqdis dan juga sekitarnya. Waktu tu orang Islam pun pergi ke sana, masing-masing pergi ke sana. Waktu tu ramailah yang mujahidin sebenar, yang betul-betul ada ilmu dan iman yang pergi ke sana. Kemudian yang mujahidin separuh jalan, yang mujahidin kuat semangat saja, ilmu tak ada, yang macam-macam jenis lah, yang munafik, yang ikut kawan, tak tahu pergi mana, semangat tengok pegang senjata dia pun pergi juga. Maka bertumpu ramailah orang Islam waktu tu di Syam, di Baitul Maqdis waktu tu, sehingga sunyinya Masjid An-Nabawi. Ini hadis. Macam mana tu Ustaz sunyi Masjid An-Nabawi? Sunyinya Masjid An-Nabawi sehingga di luar masjid kalian akan melihat anjing yang berkeliaran. Tuan-tuan, kenapa Masjid Nabawi? Bukan orang menghina Masjid Nabawi. Hadis ini, kata para ulama, bukan bermaksud orang Islam tidak beriman, meninggalkan Masjid Nabawi, tidak merindui Rasulullah. Tetapi ketika itu pusat pemerintahan Islam adalah di Baitul Maqdis. Satu hari sebelum kemunculan Dajjal, Baitul Maqdis akan kembali berkembang, akan kembali pesat, akan kembali meriah. Baitul Maqdis. Sehingga sunyi Masjidun Nabawi. Ada orang pergi tapi sangat sunyi. Berlaku perang 1, perang 2, perang 3, semua menang. Perang 4
kemudian kemuncak peperangan. Kemuncak perang di Palestin ke di Syria? Di Syria. Syria. Satu negeri dalam Syria pada hari ini, negeri itu Nabi tak sebut, tetapi daerah itu ada di dalam negeri yang bernama Halab. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Aleppo. Di dalam Halab itulah akan berlaku peperangan terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Orang Islam bersama dengan pasukan mujahidin yang sebenar, Imam Mahdi, ketika itulah seluruh bangsa kafir di dalam muka bumi Allah ini akan bergabung dan bersatu di bawah satu bendera. Amerika akan bergabung dengan Eropah, akan bergabung dengan China, akan bergabung dengan Rusia waktu tu. Dia sebelum tu ada episod lagi, ada 7-8 episod orang Islam bergabung dengan satu pihak yang besar, musuh. Nabi sebut, Nabi cerita orang Islam akan bergabung dulu dengan satu kumpulan Nasrani. Nabi sebut tentera Nasrani. Cina Nasrani kan tuan, negara Cina? Bukan. Nampak? Kuasa besar dunia. Rusia Nasrani kah? Bukan. Europe? Europe Nasrani. Banyak. Saya tak mau sebutlah yang tu. Nabi sebut kalian akan bergabung dengan satu kuasa besar daripada Nasrani, berperang dengan satu kuasa besar yang lain, kemudian kalian menang. Kemudian kalian bergaduh dengan kuasa besar yang kalian bergabung ni, sebab kumpulan Nasrani ini mengangkat salib dan sebut dengan nama salib ini kita menang. Maka orang Islam pun marah, lalu bergaduh. Tentera bersekutu yang dulu kita orang Islam ketika itu bersama dengan mereka bergabung dengan kumpulan ni. Waktu itulah berlaku Al-Malhamatul Kubra, Armageddon tu, peperangan terbesar sejarah kewujudan manusia. Paling besar ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung. Kita bayang tengok satu lawan berapa. Waktu tu bukan 1 lawan 100 dah. Melihat jumlah tentera saja, munafik yang ada dalam kumpulan ni patah balik. Tak perang lagi, baru tengok jumlah tentera. Dia memang peperangan ni menggerunkan. Sebab pihak musuh ratus kali ganda lebih banyak. Pihak musuh ratus kali ganda. Selesai menang, saya cerita ringkas bagi tuan-tuan nampak ni perjalanan masa ni. Selesai menang, keluar Dajjal. Betul-betul selesai perang itu, keluar Dajjal di Asfahan atau Khurasan, Iran. Maka berlaku pula peperangan tentera Imam Mahdi dengan tentera Dajjal. Kali ini tentera Imam Mahdi berundur, kuat, sebab tentera Dajjal kuat, berundur satu tempat berundur. Akhirnya sampai duduk dalam satu masjid. Masjid itu ada menara putih. Di menara itulah Nabi Isa akan turun daripada langit yang kedua. Semayang, dah azan, sudah iqamah, sudah berada dalam saf, Allahu Akbar, imam dah angkat takbir. Kemudian turun Nabi Isa AS. Tak payah cerita lah, Nabi Isa turun di situlah, daripada langit. Turun daripada langit. Turun secara hakikat, secara fizikal, bukan roh. Fizikal ni boleh pegang, boleh sentuh Nabi Isa. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur, Nabi Isa berkahwin, Nabi Isa dapat anak. Pula dah lagi karut dah ni. Itulah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang tu berita gembira. Tuan-tuan pernah bayang hidup dengan seorang Rasul? Allahu Akbar. Apatah lagi tuan-tuan, Rasul itu adalah ulul azmi, Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan boleh bayang macam mana ibadat dia? Nabi Isa akan beribadat waktu tu. Dia akan solat, puasa Ramadan, keluarkan zakat, sama.
Manusia yang boleh disentuh, manusia. Dia turun, kemudian yang duduk dalam masjid yang takbir lambat sikit ni, yang kalau hari ni yang perbetulkan pelikat, yang duk cuik kawan, ni geng-geng belakang ni sedar Nabi Isa turun, menyedari Nabi Isa sedang berjalan turun daripada dia akan turun di menara, tuan-tuan. Menara tu berwarna putih dan masjid itu berada di timur Damsyik. Hari ini masjid itu disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Ibn Taymiyah sendiri, disebut masjid itu adalah Masjid Al-Umawi. Turun, kemudian habis solat, Imam Al-Mahdi memberikan pemerintahan, menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Isa ibn Maryam. Serah. Kemudian Nabi Isa pun bawa tentera keluar daripada sebuah pintu. Bila buka, di depan pintu, di depan sekali telah pun tunggu Dajjal dan juga puluhan ribu tentera dia. Bila Dajjal tengok Nabi Isa, menggeletar seluruh tubuh Dajjal, menggeletar. Lalu dia pun berlari selaju angin yang bertiup kencang. Dajjal ni laju, dia pun berlari. Kemudian Dajjal akan lari, dia bawa semua tentera dia yang hebat tadi ni. Tapi bila berjumpa dengan Nabi Isa, tentera-tentera Dajjal apabila mencium keharuman Nabi Isa, mati. Berlari semua pergi ke Palestin. Berlari sampai ke Palestin. Nabi sebut tempat mereka berlari itu, sampai ke satu tempat yang bernama Babul Lud. Bab Al-Lud. Tuan boleh tengok dalam YouTube, tengok tempat tu, ada dia tulis Babul Lud. Di situlah Dajjal akan dibunuh. Tak ada perang kan? Tak ada perang Dajjal lompat terbang masuk. Tak ada. Terus bayang Avengers tu simpan kan? Tahu dah, bayang tembak dengan mata Nabi Isa pun tepis. Tak ada. Nabi Isa sampai di Babul Lud, kepung Dajjal, dia keluarkan tombak dia ataupun pedang dia, dia tusuk mati. Betapa lemahnya Dajjal. Sebelum balik, saki-baki tentera yang berapa puluh ribu tadi ni, yang hebat-hebat, yang kuat tadi ni, kesemuanya menyorok di belakang-belakang bangunan, di belakang-belakang batu, di belakang-belakang pokok. Keseluruhan batu dan pokok tu bercakap, wahai Muslim, datang di belakang aku ada tentera, mari bunuh dia. Kecuali satu pokok sahaja. Pokok apa? Pokok Gharqad. Tengok dalam YouTube kan, kawasan-kawasan yang ditanam di negara haram Israel, Gharqad. Dia orang baca adanya tuan, lebih dari kita lagi. Akan dibunuh, habis kesemuanya, mati. Kemudian apa jadi pada zaman tu? Bermulalah zaman keberkatan alam ini. Pada zaman itu tidak ada orang miskin di kalangan orang Islam, kesemuanya kaya, sehingga kan apabila zakat dikeluarkan, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Bukan tak layak ni maksudnya tak ada orang minta, semua orang tolak bila nak bagi zakat. Minta maaf, saya pun duit banyak lah ni, tak tahu nak buat apa dah. Zaman keberkatan ni berlaku dua kali yang begitu mewah dan berkat, sehingga binatang-binatang berbisa tidak berbisa. Kanak-kanak bermain dengan ular, dengan semua berbisa, tidak berbisa. Tak ada orang susah dan sebagainya. Berlaku dua kali. Zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa sekali, serentak hidup tu. Imam Mahdi dengan Nabi Isa, Dajjal dah mati, serentak hidup. Yang kedua berlaku iaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Imam Mahdi wafat sebelum Nabi Isa. Sebab Nabi Isa akan hidup 40 tahun. Lama. Nabi Isa akan hidup berkahwin, beranak pinak selama 40 tahun. Imam Mahdi wafat dulu. Kemudian Nabi Isa hidup sebagai seorang ketua waktu tu, Rasul.
Tak ada khilaf dah waktu tu, rujuk satu je Rasul, tak ada khilaf-khilaf. Alhamdulillah. Kemudian keluar tanda besar kiamat yang seterusnya, iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Keluar Ya'juj wa Ma'juj di zaman ni akan berlaku. Waktu tu Allah arahkan wahai Isa, bawa umat Islam naik ke Tur, Bukit Tur, Gunung Tur, bawa. Sebab sebentar lagi akan keluar. Ni kita tertanya-tanya, siapakah tentera terkuat dunia? Tadi waktu berperang tadi, tentera paling kuat sekali ialah tentera yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Keluar Dajjal, Imam Mahdi dah tak mampu dah, berundur-berundur sampai dikepung. Keluar Nabi Isa, kuat tentera yang dipimpin oleh Nabi Isa. Tiba-tiba keluar Ya'juj wa Ma'juj. Allah ilhamkan, wahyukan kepada Isa, wahai Isa, tentera yang sedang keluar ini tidak dapat ditandingi oleh kalian. Jangan cuba untuk bertempur dengan mereka. Tuan-tuan bayang tengok, ramai mana pasukan ini, ganas mana Ya'juj wa Ma'juj. Dia bukan jin, dia bukan binatang, dia bukan malaikat, mereka adalah manusia, tetapi sangat ganas. Dan bilangan mereka sangat banyak. Sekali dia lalu tasik, dia minum saja, bukan mandi kan, bukan buat kenduri, dia minum saja, kering tasik itu. Sejuta kering ke tuan-tuan? Kalau sejuta belum lagi. Tasik luas, tentera tu lalu minum je, kering tasik. Tentera di belakang tak sempat minum, datang tasik dah kering, dia kata ni yang depan ni minum Wahai Isa, sedang keluar sekarang ini satu kumpulan tentera yang tidak boleh ditandingi oleh kalian. Mereka ni paling kuat. Maka Nabi Isa pun naik atas Bukit Tur, munajat. Ya'juj wa Ma'juj ni penuh, mengelilingi muka bumi Allah ni. Tapi tak ada hadis yang sebut kata seluruh muka bumi ni dia keliling, wallahu alam, tak ada hadis. Maksudnya dia keluar takat tempat yang dia sampai. Bilangan mereka sangat banyak. Tak ada pasukan tentera yang boleh berlawan dengan mereka sebanyak manapun bom atom yang dimiliki. Dahsyat kumpulan ni. Nabi Isa pun munajat, tentera ni pun yang Ya'juj wa Ma'juj ni buat kerosakan di atas muka bumi Allah, bunuh, bakar, macam-macam. Pendek cerita, akhirnya Allah turunkan bantuan. Tentera apa Allah Ta'ala nak buat turun ni? Adakah pasukan malaikat? Subhanallah. Ini kata kitaran alam ni. Allah turunkan bantuan, ketenteraan. Tentera-tentera itu adalah ulat. Ulat-ulat kecil sahaja. Mereka berada di leher-leher Ya'juj wa Ma'juj, kemudian menggigit dan akhirnya mati kesemua Ya'juj wa Ma'juj. Ulat, bukan ular, ulat. Dud, ulat. Last sekali tentera yang paling kuat atas muka bumi Allah ni, ulat tu. Walillahi junudus samawati wal ard, dan bagi Allah memiliki tentera-tentera yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maksudnya seluruh kekuasaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas Ya'juj Ma'juj semua mati, Nabi Isa pun wafat. Lepas hiduplah beberapa tahun kemudian wafat. Kemudian berlaku gempa di barat, gempa di timur, gempa di semenanjung Arab. Dabah binatang berkaki empat. Bila sebut dabah wajib berkaki empat, dia bukan berkaki dua, bukan kaki tujuh, bukan kaki 9. Dabah ini akan keluar. Dabah ni apa? Dabah ini bercakap. Tukallimuhum bi anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Tak ceritalah. Dabah, matahari, dukhan. Tiga ini disebut oleh para ulama yang menghurai hadis akhir zaman, dan mereka sebut tiga serangkai. Tiga ni serangkai wajib berlaku di antara satu sama lain. Penutup yang ni tak ada khilaf.
penutup kepada 10 tanda besar kiamat ini adalah api. Berakhir dengan api yang keluar, kemudian berlakulah kiamat.